أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم افتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لإصابة الصواب والحق وزينا بالإخلاص والصدق وأعذنا من شر الخلق واختم لنا بالحسنى في لطف وعافية يا رب العالمين. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah kurnia dan yang sedang dikurnia dan yang akan dikurnia. Sebelum daripada saya akan sampai sepatah dua kata ucapan lebih dulu, saya minta ampun dan maaf sekiranya di dalam cakapan saya ini satunya tak dapat dipaham dengan sebaiknya, kerana saya satu daripada hamba Allah yang dhaif, yang lemah di segi bahasa, khususnya bahasa Melayu. Kalau tuan-tuan pergi kat Tani ke, tak banyak dah orang cakap Melayu. Cakap Melayu pun cakap Melayu kampung. Cakap Melayu kampung kalau kita kat Malaysia pergi cakap kat kampung, orang sana tak faham. Begitu juga kalau orang sana datang kat sini, orang sini tak faham juga. Nampak ya? Soalnya satu bangsa asing, bangsa perseratan, bangsa anda bangsa ni tak ada apa-apa orang yang boleh faham. Oleh itu bangsa yang saya nak cakap ni, kalau tak faham tu ada makna bangsa yang bukan bangsa petani, bukan bangsa Malaysia, bangsa saya sendiri yang saya buat. Reka supaya saudara kita kat sini dapat faham lebih banyak sikit faham daripada kalau cakap bangsa petani betul-betul.
boleh jadi 50-50. Mudah-mudahan masalah agama ni kita cakap bahasa mana pun kita dapat faham, kerana kita sudah ada asas. Kalau kita cakap masalah politik, masalah perniagaan ke, itu payah nak faham sikit lah. Ini kita sudah ada asas. Saya ingat ada yang belajar kat Mesir, begitu juga. Kita tak faham dia cakap bahasa dia di bahasa kampung dia. Kalau dia cakap bahasa Al-Quran, bahasa Tengah, kita boleh faham. Tapi walau kita tak boleh faham pun, kita faham juga, kerana kita sudah ada asal. Kalau dia mengajar fiqh, kita boleh faham. Tafsir kita boleh faham, hadis boleh faham. Kalau dia mengajar adab Arabi, ajar tarikh, itu kita tak dapat faham dah apa yang dia kata, kerana kelimah yang kita tak pernah dengar, kita tak tahu tajuk dia. Yang keduanya, sebagai pengurusi kata seorang tokoh ulama dari Tanidu, memang sekali lah saya yakin bahawasanya pengurusi tak kenal saya. Saya yakin dia tak kenal saya. Kalau dia kenal saya, dia tak, memang gitu. Saya lebih kenal diri saya daripada pengurusi. Saya lebih kenal diri saya. Itu saya yang sebenarnya bukan daripada tokoh ulama, orang yang bijak pandai, bukan orang yang lebih. Saya seorang hamba Allah yang sangat baik di dalam ilmu khususnya. Yang saya boleh kata alhamdulillah yang Allah bagi pada sayanya, ini pun tak boleh sangat, tapi kalau nak kata, saya katalah ke diri saya dengan banyak nikmat Allah, dengan kita nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu di dalam bahasa Arab sikit banyak untuk latih kanak-kanak untuk baca di dalam bahasa Arab. Tapi cakap tak boleh. Saya cakap Arab pun tak lancar. Tapi kalau menulis, kalau baca, insya-Allah ta'ala. Itu saja yang saya boleh sikit yang. Tapi sampai kepada hari ini, saya rasa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di atas Allah beri nikmat, boleh saya faham, boleh baca bahasa Arab. Alhamdulillah, baca dengan cara lebih kurang 80% betul tu. Dengan inilah Allah buka ilmu. Salah satu pada anak kunci ilmu. Saya ingat masa saya belajar kecil-kecil dulu, umur belasan dah, seorang guru saya, almarhum Haji Abdul Qadir, dia kata ilmu nahu, dia kata bapa ilmu saraf ialah ibu ilmu. Kalau kita sudah dapat bapa dengan ibu, dia kata anak akan ikut, dia kata. Saya kata alhamdulillah, itu penting sekali. Memang daripada problem masalah yang kita payah nak faham, khususnya di dalam keadaan kita di hari ini, kita bercelamu di dalam masalah agama. Satu orang mengatakan gini, satu tuan guru kata gini, ustaz mengatakan gini. Kita yang awam, kita tak ada mizan, kita tidak ada alat ukur, tidak ada alat timbang, kita nak timbangkan apa itu yang betul, apa yang benar. Salah satunya, kita tak boleh menguasai di dalam bahasa Arab. Khususnya kita kata saudara kita di Malaysia, selalu kita baca yang sudah ditarjamah, yang dialih bahasa. Selama mana kita tak dapat rujuk kepada sumber dia yang asal, kita tak dapat faham dengan sebenarnya. Itu sajalah. Oleh itu, di malam ini saya nak cakap sepatah dua kata pun sikit banyak. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat kepada saya sendiri dan memberi manfaat kepada para hadirin hadirat. Mudah-mudahan kita dengan niat ikhlas, niat baik kita semua, Allah inputkan kita di tempat yang satu, tempat yang kita di akhirat, di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Maka diminta saya bercakap tajuk akidah. Tajuk akidah. Khususnya perbezaan antara akidah ahlul haq, ahlus sunnah wal jamaah
dengan akidah-akidah firaq yang lain. Itu dimintanya. Maka masanya insya-Allah ta'ala kita tak akan ambil masa panjang-panjang sangat. Kita kata lebih kurang 1 jam ke 1 jam setengah insya-Allah ta'ala. Kita akhirkan isyak sikit malam ni. Mudah-mudahan kita dapat amal dengan satu sunnah Rasulullah SAW. Kita selalu beramal dengan semaya isyak awal kan. Kita semaya isyak akhir. Ini satu sunnah Rasulullah yang selalu kita tinggal. Rasulullah dia kata kalau aku tak takut susah masyarakat di atas umatku, tentu aku nak takhir sembahyang isyak sampai kepada 10 malam sepertiga malam. Itu setengah pada yang Rasulullah anaknya. Tapi memang kalau kita takhir sampai jam 10 memang kita susah sangat. Oleh itulah malam ni kita ambil jam 10 insya-Allah. Sisi kitanya tak ada soal jawab kan? Ada soal jawab? Tak ada. Tak ada. Tak ada, boleh saya sampaikan terus. Di dalam akidah sedia kita maklum, berpecah belah, bercerai-berai, berfirqah kepada beberapa firqah yang banyak. Sampai tak sampai kepada 73 itu lain hal. Itu bukan penting bagi kita. Kerana tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerai umatku kepada 73 itu, hadis itu dipertikaikan banyak. Tidak diittifaq ulama di atasnya, khususnya dengan cara satu persatu itu. Satunya dhaif, satunya tak kuat, maknanya tak sampai tahap yang sahih dengan cara satu dia, dengan cara ahad dia. Cuma oleh kerana di lagu ulama mari tafsir, mari diterima tu jadi kuatnya. Walau bagaimanapun tidak dinafi bahawasanya umat Islam ini berpecah. Yang masyhurnya kepada beberapa puak, di antaranya Ahli Sunnah wal Jamaah, Syiah, Mu'tazilah, Zaidiyah, Ibadiyah, Khawarij dan sebagainya. Itu pecahannya. Pokoknya iaitu Ahli Sunnah wal Jamaah, Musyabbihah, Mu'tazilah dan Khawarij dan Murji'ah. Ini pokok yang pentingnya. Yang lain itu tercabang daripada pokok ini lah. Kalau kita kata Zaidiyah, Imamiyah, ini ialah terkurang daripada Mu'tazilah. Akidah mereka akidah Mu'tazilah. Cuma hanya ada beberapa masalah yang jadi pertikaian di antara mereka. Seperti kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah kita pun ada pertikaian di dalam setengah-setengah masalah. Seperti dia kita maklum ada perbezaan di antara Imam Asy'ari dengan Abu Mansur Al-Maturidi, Asy'ariyah dengan Maturidiyah pada beberapa masalah khilaf di dalam Ahli Sunnah sendiri. Imam mesti diakui bahawasanya bercerai, berpecah belah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beberapa kumpulan. Bila bercerai ini, yang manakah kumpulan yang patut kita ikuti, yang patut kita buat ambil untuk kita pakai, untuk kita guna. Itu pun kita maklum bahawasanya akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ataupun kata akidah Ahlul Haq itulah yang lebih betulnya. Kerana apa? Sebab apakah boleh dikatakan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ini lebih betul? Apakah neraca? Manakah neraca yang kita nak buat timbang
kita nak buat timbang ataupun manakah kali ukur yang kita nak buat ukur, kata yang inilah lebih betul. Ini salah satu daripada perkara yang penting. Kalau kita nak semualah, bukan di dalam akidah saja, di dalam forum akidah pun, di dalam forum fiqh pun sama saja. Di dalam fiqh sama. Karena perselisihan yang berlaku ini bukan di dalam akidah saja, bukan. Di dalam fiqh pun ada perselisihan. Di dalam tasawuf pun ada perselisihan. Maka tak dapat tidak, kita nak tahu yang mana lebih betul, kita kena ada neraca untuk kita timbangkan. Tidak silap juga neraca yang kita buat timbangnya, iaitu adillah, bukti-bukti, dalil-dalil yang syar'iyah, yang bangsa syarak. Apa yang ditunjuk oleh dalil syarak, apa yang betul dengan dalil syarak, itulah yang betul. Walau dari mana sumber, walau dari mana tempat yang datang, masdar dia, tempat keluar dia dari mana pun, tak pasti. Kalau yang betul dengan dalil syarak itu dari Mu'tazilah, kalau yang betul dengan dalil syarak itu dari Syiah, kalau yang betul dengan dalil syarak itu daripada Musyabbihat, itulah al-haq, benda yang sebenar. Bila kata benda al-haq, al-haqqu ahaqqu ayyuttaba, benda yang sebenar lebih berasal bahawa diikutkan. Kita mesti ikut apa al-haq. Semua kumpulan mencari al-haq, kita nak cari al-haq. Ini sebagai tabiat manusia dah. Kita dah kewajipan di atas kita mencari al-haq. Tetapi untuk nak mengenali, untuk nak tahu yang mana al-haq telah, itu yang payah. Sangat-sangat payah, sangat-sangat susah. Jangan kita lupa sama sekali. Kita nak cari macam mana pun, kita jangan lupa, sama sekali tak boleh tinggal doa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada yang lebih penting sekali kita nak cari al-haq lain daripada kita doa dengan Allah, minta Allah tunjuk kepada kita al-haq. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wahai Allah, minta Engkau tunjukkan kami kalau yang benar itu, biar kami nampak katanya kalau itu sebenar. Janganlah kalau yang sebenar kita nampak, kami nampak kata kalau itu palsu. Kalau yang palsu kita nampak kata sebenar. Itu hasutan syaitan, itu tazdid qiyasi syaitan, wal'iyadzubillah. Bila kita doa dengan Allah, kita usahalah cari kalau al-haq. Mudah-mudahan Allah tunjuk kepada kita kalau al-haq. Itu keadaan yang penting. Apa yang ditunjuk oleh adillah syar'iyah, itulah kalau al-haq. Kemudian, apakah dia yang dikatakan adillah syar'iyah? Ini salah satu pada pokok. Kalau tuan-tuan dapat faham yang ini, insya-Allah taala hilang kekeliruan. Boleh jadi Allah menghilangkan kelam kabut kita, insya-Allah taala. Apakah yang dikatakan adillah syar'iyah? Bila di dalam tajuk akidah, adillah dia berbeza dengan adillah hak bangsa fiqh forum. Di dalam akidah, adillah dia, dalil dia tak lari daripada dengan fiqh pokok dia, iaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lain daripada dua itu, iaitu akal. Itu adillah di dalam ilmu akidah. Tetapi berbeza dengan dalil adillah fiqh, bukti fiqh, hujjah fiqh.
fiqh, dalil dianya Al-Quran, hadis, ijma'. Ijma' juga dalil bagi akidah dan akal. Tetapi di dalam fiqh, Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ini yang diittifaq di atasnya. Tetapi Al-Quran dan hadis yang jadi dalil, bagi akidah berbeza dengan Quran dan hadis yang jadi dalil di dalam hukum fiqh. Kalau ini pakai hukum fiqh atau hukum fiqh? Fiqh lah. Kalau kat tadi dia panggil hukum fiqh. Saya ingat kalau saudara kita orang Indonesia punya dia sebut fiqh. Fiqh sikit. Saya perlu suka saya cakap. Suka pun tak apa, saya tak faham lah. Dia faham. Cakap lain sikit. Tak nyambut sikit dah. Ini salah satu daripada noktah, poin, titik yang jadi perbezaan di antara ahlul haq dengan firqah yang sesat. Ini penting. Jadi dalil di dalam akidah Al-Quran dan hadis mesti Al-Quran dan hadis yang madlul dia itu qat'i di dalam akidah. Adapun di dalam fiqh tak mesti Al-Quran dan hadis madlul dia yang qat'i. Yang qat'i itu kalau dah di dalam akidah boleh, di dalam fiqh tak lagi lah, lebih lagi. Kalau kata ni dia kata kurang sangat, boleh faham kan? Mana aula lagi lah, lebih lagi lah. Kerana dalil di dalam fiqh tak mesti yang bahasa qat'i, yang bahasa zan pun boleh. Faham yang bahasa qat'i? Boleh faham kan? Yang pasti, yang makna dia tidak ihtimal, satu saja makna dia. Yang bahasa yakin, qat'i ini yang bahasa yakin. Al-Quran dan hadis kita kena faham betul-betul. Satunya Al-Quran dan hadis dibagi bahasa Arab. Ini semua faham, tapi saya nak titik supaya tidak dibuka, supaya kita gambarkan kalau ni blind speed. Al-Quran dan hadis bahasa Arab. Mesti kita mengaku bahasa Arab. Di dalam Al-Quran banyak Allah menceritakan bahasa Al-Quran yang bahasa Arab. Tidak ada siapa pun Nabi bahawasanya Al-Quran bahasa Arab. Bila dah bahasa Arab, kita mesti tahu bahasa, cara, bentuk, uslub bahasa Arab dia macam mana dia cakap. Bahasa Arab dia cakap banyak bentuk dia. Bahkan kalau kita belajar di dalam bahasa Arab, hampir-hampir dia cakap bahasa dia tu 50% dengan cara tidak hakiki, dengan cara majaz. Dia cara majaz. Dia cakap tak cakap dengan cara hakikat. Bila cakap tak cara hakikat ni lah kita kalau ni apa tu makna dia tidak qat'i, tidak putus. Saya akan contoh mudah-mudah. Contoh mudah-mudahnya di dalam hadis Rasulullah SAW, supaya mudah kita faham cepat sikit. Kalau yang payah tu dah tak faham. Al-'ainani wika ustahi faman nama falyatawadda. Itu cakap majaz, cakap tidak qat'i. Al-'ainan dua mata, wika usahi tali pengikat dubur. Apa arti dia? Dua mata ini tali pengikat dubur. Itu cakap bahasa Arab. Kita tak faham. Ini bahasa yang lain daripada bahasa Arab tak ada cakap seperti ini. Kalau kita nak faham betul-betul,
Macam mana mata ini jadi tali? Didubur mata kat kepala, dubur kat punggung. Kalau orang tadi panggil punggung, dengan kalau kat sini panggil belakang. Punggung lah. Ini tak boleh kita faham betul-betul. Mesti kita kena faham dengan bahasa Arab. Apa maksud bahasa Arab cakap seperti ini? Karena kalau kita belajar bahasa Arab, ni saya belajar bahasa Arab, ni yang saya kata saya bolehlah sikit yang ini. Sebelum daripada bakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasar Arab ni dia buka pasar di dalam satu tahun. Ada satu tempat itu 3 bulan, satu tempat itu 1 bulan setahun dia buka pasar. Pasar dia tak jual ikan, tak jual ulang working seperti kita. Dia jual syair, jual cakapan. Dia bertanding bercakap. Maka Al-Quran turun supaya nak lawankan, nak tolak, nak hujah, nak lawan supaya menang cakapan mereka, supaya mereka mengaku kalah, mengaku bahawa benar betul Al-Quran daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bentuk cakapan bila dah masyarakat di masa itu dia mementingkan di sisi dia cakapan, tentu cakapan dia tak seperti biasa. Oleh itu hadis Rasulullah, Al-Quran kita mesti kena faham dengan cara bahasa Arab betul-betul. Ini salah satu pada juga titik yang berbeza di antara Ahlul Haq dengan Ahlul Batil, firqah yang sesat. Kerana kita Ahlul Haq, Ahlul Sunnah wal Jamaah, dia fahamkan dalil-dalil syarak mengikut dengan bahasa Arab. Adapun firqah yang sesat, dia faham Al-Quran dan hadis mengikut secara bahasa lain daripada bahasa Arab. Saya kata pokok-pokok tu kena huraian dia tu supaya kena detail sikit. Kalau tak detail, supaya nak faham sikit. Kalau tak pernah di sana, kalau pernah tu tak faham, tak payah. Saya undur ke belakang sikit, iaitu dalil hujjah di dalam akidah kita, iaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan akal. Quran dan hadis mesti yang qat'i, yang qat'i, yang putus. Kalau yang zanni tak jadi usulul aqidah. Akidah ni dia mempunyai 2. Satu dia panggil usulul aqidah, yang kedua furu'ul aqidah. Pokok akidah ini setengah daripada perkara yang kita buat percaman, buat ukuran, kata ahli sesat dan tak sesat. Siapa yang berjangka, ada perselisihan pada usulul akidah, itu kita boleh kata orang yang sesat, mereka yang sesat. Usul akidah ni, pokok akidah, tak boleh siapa berjangka, tak boleh siapa buat perselisihan, tak boleh siapa buat kajian. Itu pokok akidah. Siapa yang ada selisih tentang tajuk usul akidah, orang itu kita hukum sesat, bahkan kita hukum kata kafir, wal'iyadzubillah. Bila saya kata kafir itu ekstrim ke apa, sangat melampau, bukan? Itu kaedah dia. Siapa yang ada perselisihan antara ada Allah dengan tidak ada Allah, orang itu sesat dah. Dia kata, aku rasa nampak, kata Allah tak ada, aku rasa Allah tak kuasa, orang itu kita boleh hukum kafir, wal'iyadzubillah. Ini pokok dasar akidah. Ada yang di bidang forum akidah. Forum akidah kalau selisih, kita tak hukum sesat, kita tak hukum orang yang selisih dengan kita itu kafir. Apakah forum akidah? Iaitu akidah yang bukan sabit dengan dalil qat'i tadi. Seperti masalah makhluk Al-Quran. Al-Quran adakah makhluk, bukan makhluk. Iman, seperti iman, adakah bertambah, adakah iman tak bertambah. Itu furu'ul aqidah. Furu'ul aqidah, bukan qat'i, bukan sabit dengan putus.
siapakah yang afdal selepas daripada Rasulullah? Sayyidina Abu Bakar ke, Sayyidina Umar ke, Sayyidina Ali ke, Sayyidina Uthman ke, Siti Fatimah ke, Ja'far At-Tayyar ke. Itu furuk akidah. Kalau orang kata Abu Bakar lebih, itulah yang lebih betul. Kalau kata lebih Sayyidina Ali, itu ada wajahnya, ada dalilnya. Kita tahu sesat dan salah. Kerana itu nama furu'ul aqidah. Kenapakah akidah ini berhajat kepada dalil dia yang qat'i? Kerana akidah ini, kalau yang kita percaya 100%, kita simpul di dalam hati kita 100%, yang kita nak buat bina, nak buat asas untuk kita nak berjalan, untuk kita nak hidup sepanjang umur kita, bahkan seterus sampai kepada tempat yang kita tuju. Adakah boleh, adakah sesuai bagi kita nak bina hidup kita di atasnya, kita bina di atas perkara yang kita tak yakin? Tak boleh sama sekali. Kita mesti berdiri di atas perkara yang yakin. Kalau kita benda tak yakin, tak boleh kita buat asas untuk kita nak hidup di atasnya. Akidah ni ialah satu perkara yang jadi cara hidup kita. Satu cara hidup kita. Oleh kerana demikian, ada perbezaan antara ahlul haq dengan firqah yang sesat, yang kita kata sesat. Mereka yang sesat, dia tak kata dia sesat, dia kata dia betul. Semua kata betul. Kalau kita sedar, dia sedar kata dia sesat, dia kembali kepada al-haq. Begitu juga kita yang kita bawa, kita kata kita betul. Kalau kita kata sesat, kita bawa lagi, kita pegang lagi, itu arti kita tak sempurna akal. Kita akal tak sempurna. Firqah yang sesat lah, kita saya guna istilah, guna lafaz sesat lah. Maksudnya kat sini kalau rasa terlampau ke, tak lampau ke guna cuma sesat, tak lampau kan. Kerana mesti dah, kerana kullu bid'atin dhalalah, Rasulullah pun guna lafaz sesat. Maksud sesatnya, bila saya kata kafir misalnya, atau saya kata sesat, bukan artinya saya hukum dengan jalan hakikah dia orang sesat 100% di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kafir 100% di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan. Hanya sesat sekira-kira dengan hujjah syar'iyyah, sekira-kira dengan dalil syarak, kira dengan kaedah agama. Kaedah agama kata orang ni mesti kita kena hukum kata sesat. Sesat lah. Kaedah agama orang ni kita kena kata kafir. Kafir lah. Hakikat dia kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang betul kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Firqah yang sesat, firqah yang menyeleweng daripada al-haq, dia berdasar kepada Al-Quran dan hadis juga, tetapi dia tidak membezakan di antara Al-Quran dan hadis yang qat'i dengan yang zanni. Bahkan kadang-kadangnya boleh kata banyak dia pakai hadis-hadis yang sangat-sangat dhaif dan hadis yang maudhu', yang palsu. Ini tempat perbezaan. Contoh yang besar, saya buat terperanjat, saya patut sebut ke tak patut sebut. Kerana saya awal kali mai kat sini, saya takut-takutnya ini awal kali dan akhir kali. Kitab-kitab setengah daripada tuan guru yang sangat alim, dia kata kalau kita nak tahu, kita orang tak pandai ni, kita nak tahu hadis-hadis maudhu', hadis-hadis yang palsu,
Kita tak pandai ke kita nak tahu mana hadis palsu, kita tak tahu. Dan memang kita takut nak kata hadis palsu. Itu tabiat kita orang berakal, orang beriman. Kerana benda kita tak tahu, kita tak berkata. Kalau kita kata dengan tak tahu, mana kita reka. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum hadza halalun wa hadza haram litaftaru 'ala Allahi al-kadhib. Mun jangan kata, kamu tak boleh kata kepada barang yang lidah kamu berkata itu ini halal, ini haram, sedangkan kamu tak tahu. Supaya kamu mereka di atas Allah, mereka buat di atas Allah akan dusta. Yang Allah tak kata, kamu kata. Begitu, yang Rasulullah tak kata, kita tak kata. Yang Rasulullah kata, kita kata Rasulullah tak kata. Kita tak pandai, tak boleh kita nak katakan. Tapi setengah daripada kaedah orang alim mudah dia bagi pada kita bukan dengan cara 100%, tapi betul jugalah dengan cara 50, 70, 80%. Kalau kamu hendak mengetahui hadis-hadis maudhu', kamu lihatlah, kamu bacalah kitab yang dinama dengan Kitabus Sunnah. Kitabus Sunnah, kitab akidah yang dinama dengan Kitabus Sunnah. Maka diisi di dalamnya berbagai-bagai hadis yang dhaif, berbagai-bagai hadis yang maudhu', yang palsu. Tetapi dinamakan kitab ini kitab akidah. Ini akidah mereka yang menyeleweng, yang sesat daripada al-haq. Membukti kepada kita bahawa mereka ini dia berdalil di dalam akidah dia tidak ada kaedah. Tetapi bila di dalam ibadat dia sangat-sangat menitik berat kepada hadis yang sahih. Di dalam akidah dia tak kira. Contoh yang besarnya, itulah kitab sunnah. Kitab sunnah yang dinamakan kitab sunnah. Kitab sunnah bagi Imam Ahmad, kitab sunnah bagi Abdullah, anak bagi Imam Ahmad. Kitab ini ulama kita tidak memperkenalkan kepada kita pada masa yang lampau, masa yang dulu. Tak disebutkan. Tidak disebutkan. Kerana ulama kita yang sangat cemburu di dalam masalah agama, dia tidak memperkenalkan kitab ini. Bukan mereka tak tahu, mereka sudah tahu isi apa ada di dalamnya, apa akidah yang ada di dalamnya, akidah yang sesat di dalamnya, hadis-hadis yang maudhu' yang ada di dalamnya. Sampai hampir 1000 tahun, sampai hampir 1000 tahun tidak disebar, tidak diketengahkan di buku-buku ini. Tetapi mari di masa yang terakhir, bila dah Islam dhaif, ahli sunnah dhaif, dengan sebab negara-negara Islam yang besar dibagi, sudah jadi lemah. Negara Islam sudah jadi lemah. Orang barat ambil kesempatan ini, dan puak yang sesat, mereka yang sesat daripada musyabbihah, puak musyabbihah yang sesat, dia ambil peluang ini, sebar buku-buku ini. Ini baru kita kenal hari ini buku Kitabus Sunnah. Orang-orang ramai tahu dah dia ini. Ini titik perbezaan. Imam Ibn Taymiyah, seorang daripada orang yang mula-mula menyebarkan buku ini. Maka di dalam buku ini ada apa dia isi? Di antaranya mentafsirkan, Rasulullah mentafsirkan tentang maqam Mahmud yang dikatakan
Maqam Mahmud yang Allah kata di dalam Al-Quran ditafsir dengan Allah memperdudukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas arasy di tepinya, di sisinya, sertanya. Itu tafsir yang maudhu', yang palsu. Kita ahli sunnah wal jamaah tafsir Maqam Mahmud, pengkat yang dipuji yang Allah janji nak bagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, yang disebut di dalam Al-Quran Maqam Mahmud yang Allah janji nak bagi kepada Rasulullah. Kita tafsir dengan hadis yang sahih, sebagaimana di dalam hadis yang meriwayatkan dia oleh Imam Al-Bukhari. Maqam Mahmud yang ditafsir oleh Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, iaitu ditafsir dengan asy-syafa'atul 'uzma, syafaat yang paling besar di padang mahsyar. Ini kita dapat tahu, ini titik perbezaan di antara ahlul haq dengan ahlul batil. Orang yang peldu dia tafsirkan Al-Quran dengan hadis yang dhaif, dengan hadis yang maudhu'. Kita ahlul haq yang sahih pun kita ada pilih lagi. Ada pilih, ada cara dia, ada kaedah dia. Itu di antara titik perbezaan di antara kita ahlul haq dengan ahlul batil. Kita ahlul haq, kita berdasar kepada akidah, berdasar kepada dalil-dalil yang terang, dalil-dalil yang putus. Saya akan contoh lagi perbezaan. Seperti Allah mempunyai rupa. Ini perbezaan di antara kita ahli sunnah dengan ahlul batil juga, dengan musyabbihah khususnya. Yang penting kita dengan Mu'tazilah, Syiah, Zaidiyah, Ibadiyah di dalam tajuk ketuhanan ni sama, iaitu kita menyucikan Allah Subhanahu wa taala daripada barang yang tak layak. Yang jadi perbezaan kita besar dengan musyabbihah, mujassimah, yang jadi perbezaan dengan Mu'tazilah di dalam tajuk yang lain pula, di dalam tajuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Pengalaman saya, pada saya yang dhaiflah, tak sangat tinggi tentang tajuk sifat Allah Subhanahu wa taala kita dengan Mu'tazilah. Yang jadi selisih tingginya tentang qada dan qadar, tentang menjadikan af'al perbuatan kita. Itu hanya jadi perbezaan kita dengan Mu'tazilah. Adapun tentang sifat, insya-Allah kalau ada masa saya nak tutupkan dengan cara seperti lalu, supaya kita dapat faham betul-betul antara kita dengan ahli sunnah, kita ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Kita dengan musyabbihah di dalam hadis yang meriwayat oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Seperti yang kita perbezaan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Inna Allaha khalaqa Adam ala surati." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Sayyidina Adam di atas bentuk rupa parasnya. Paham parasnya? Kalau kita ni guna lagi itu rupa paras. Bentukkan Allah menjadikan Adam mengikut di atas bentukan Allah Subhanahu wa taala. Mujassimah, musyabbihah. Sehingga di hari ini membuktikan bahawasanya musyabbihah ini yang kita tengok yang musyabbihah yang benarnya. Dia mengeluarkan buku
mengeluarkan buku Aqidatu Ahli Iman fi Khalqi Adam ala Suratir Rahman, serta disebar, dibagi dengan percuma, serta dipuji, dikata kelimah-kelimah yang menggalakkan supaya orang-orang yang beriman ini ambil buku ini sebagai buah akidah yang dipuji oleh Mufti Saudi sendiri. Mufti Saudi kata buku ini salah satu pada buku yang baik yang boleh kita buat berpegang di dalam akidah. Tahu buku ni apa makna nama dia tu? Isi nama cukup dah kita tengok nama dia. Apa makna nama buku? Aqidatu Ahli Iman, pegangan orang yang beriman fi khalqi Adam, berkenaan menjadikan tu Adam ala suratir Rahman, di atas rupa Tuhan yang nama Rahman. Di dalamnya dia memberikan, dia mendatangkan hujah-hujah bahawasanya Allah menjadikan Adam di atas rupa Allah Subhanahu wa taala, bentuk parah Allah Subhanahu wa taala. Ini adakah pegangan itu pegangan yang betul? Ini kita, kalau kita tak ada kaedah tadi, kita tak tahulah. Tapi nak guna kaedah itulah yang sangat susah, sangat payah. Karena kalau kita baca buku ini, kita dapati bahawasanya dia ada hujah sangat-sangat kuat nisbah dengan kita orang tak mahir di dalam ilmu. Kita orang yang tidak rasa, tak kejap di dalam ilmu. Karena ada satu riwayat hadis, dia kata ala suratihi, kalau kita belajar di dalam bahasa Arab, suratihi bahasa Melayu kata nyo. Akhir itu nama nyo. Bukan? Kalau kat sini kegunaannya lagi bahawasanya nyo. Mana? Fa inna Allah, sesungguhnya Allah khalaqa Adam, menjadi Adam ala suratihi, di atas rupanya. Nyo itu kalau orang belajar kat pondok, cara pondok, kalau kat pondok tadi, satu nyo pun mesti dia kena cari rojokkan dia. Tempat nyo ini siapa dia nyonya? Dia tidak lepas. Kalau nyo misalnya berkata ia, orang tadi dia tak tinggal, dia tak baca ia saja, berkata ia Allah, dia rojok pada Allah. Sesungguhnya Allah menjadi ia Allah akan sekalian alam. Orang tani dia baca kitab macam tu. Pasal tu orang tani lambat sikit. Saya pun dekat tabiat tu lah. Saya tak boleh laju sangat. Tak boleh laju. Slow-slow. Kerana kita tak didik dari kecil-kecil lagi, berjalan dengan slow. Ni ke mana-mana. Kalau pasal tani panggil rojak ke mana? Rojak kandung. Rojak ni bahasa Arab. Oleh kerana masa dulu, dia bila yang tak ada bahasa Melayu, dia guna bahasa Arab. Tapi sekarang, bila tak ada bahasa Melayu, dia guna bahasa Thai, bahasa Sihat. Beza, lagi jauh lah. Kalau dia budak-budak kita umur 15-16, dia tulis Melayu pun dia tulis dengan bahasa Sihat. Kalau tak makan pun dia tulis bahasa Siap makan, tak tulis bahasa huruf Jawi, tak macam orang Malaysia lah. Malaysia dia tulis bahasa Rumi. Orang Tani dia tulis dengan bahasa Siap. Banyak dah sekolah-sekolah budak-budak macam tu. Rojak mana? Tempat rojak isim domir dia panggil. Isim domir. Tu kembali kepada mana? Musyabbihah. Firqah yang besar dia kata kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ada satu riwayat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata khalaqallahu Adam ala suratir Rahman. Allah menjadikan Adam di atas rupa Ar-Rahman. Satu hadis lagi mari tafsir hadis. Tafsir satu hadis dengan satu hadis yang lain. Nampak lebih baik, lebih apa? Lebih betul. Lebih betul dalam mentafsirkan ilmu, di dalam mentafsirkan makna hadis ini. Kita ahli sunnah bagaimana? Kita ahli sunnah. Kalau tanya kita, cuba jawab. Rojak mana hawa itu?
Ini problem kita, problem masalah kita, yang kita bawa kita sendiri pun tak tahu. Ini yang jadi masalah. Orang-orang yang duduk kat tengah tu. Adapun kalau bahasa Petani sekali dia panggil duduk tak pagar. Duduk tak pagar. Kita yang mana ada titik banyak dia di sebelah balik tu. Bukan tak pagar nak jaga hak sebenar, tak pagar jaga hak sebenar, bagus. Orang insaf, alhamdulillah. Dia tak pagar supaya nak dapat lebih, dia dulu nak tengok hak mana lebih penting, lebih baik. Itu bagus. Tapi nak dapat dengan yang mana nak dapat titik pada aku banyak, aku buat projek ni, itu tak bagus. Untuk dia nak ambil projek tak bagus. Yang bagusnya iaitu untuk kemaslahatan rakyat. Kalau ada pemerintah misalnya, saya tak sentuh bab politik, tak pandai bab politik, saya tak tahu. Tapi kita dekat tengah di bila orang insaf untuk kita nak mencari al-haq. Maka orang yang dekat tengah ini, bila tengok huraian, penyampaian bagi ahli-ahli mujassimah, musyabbihah, memang nampak wajah dia. Saya sendiri kalau saya tak mendalami sikit lebih daripada hari ini, saya nampak wajah dia. Khususnya kalau saya belanja yang dia saja. Kalau kita semata-mata ta'assub, kita tengok, kita berasa yakin bahawa yang dia lah lebih logik, lebih betul. Kerana ala suratihi, satu riwayat, itu riwayat Bukhari dan Muslim. Ada satu riwayat lagi, bagaimana Imam Baihaqi sebut dalam kitab Al-Asma' wa Sifat dia, iaitu Allah menjadikan Adam ala suratul Rahman. Mana bila dua-dua ni kita mesti cantumkan. Cantum dengan mim kat hujung, cantum. Gitu kan? Dengan nganguk, cantumkan. Kita himpunkan untuk mengartikan mengartikan dalil itu. Kita tak faham, kita tak boleh mengartikan surah ini itu kembali kepada siapa? Kita tengok hadis-hadis yang lain. Itu kaedah Ahlussunnah wal Jamaah juga. Di dalam untuk memahami dalil Allah, inilah yang saya kata saya nak pikul tak kuasa, nak bawa tak kuasa. Satu-satu masalah dia jadi masalahnya hikmah Allah Subhanahu wa taala supaya agama ni tak boleh nak direkod-rekodkan. Allah dan Rasulullah dia cakap satu-satu masalah ni banyak bentuk dan banyak kali, dan dia tidak cakap duduk di satu tempat. Di kok lain ganti, supaya orang yang boleh faham agama ni orang betul-betul yang sangat-sangat faham, sangat-sangat alim untuk menyampaikan kepada kita. Kita mesti cantum di dalam satu tajuk. Di dalam satu tajuk ini misalnya di dalam tajuk takbir solat, kita mesti cantum hadis-hadis Rasulullah Al-Quran yang berhubung kait dengan takbir solat macam-macam supaya kita dapat faham betul-betul. Begitu juga hadis Rasulullah, khususnya di dalam tajuk yang kita minta, Allah menjadikan Adam di atas bentuk rupanya. Kita dapati bahawasanya ada satu riwayat, fa inna khalaqallahu Adam ala suratihi. Hadis ini kita ambil yang sana. Adapun kita ahli sunnah wal jamaah, alhamdulillah dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, oleh ahli sunnah Allah jaga akidah yang betul. Oleh ahli sunnah dia tilik kepada beberapa hadis yang lain dan dia tengok hadis-hadis tadi, kaedah tadi dia tak tinggal. Kaedah penting iaitu kita nak menjadi akidah mesti dalil dia qat'i. Dalil dia yang makna dia tidak ihtimal, makna dia putus satu saja. Di sini inna Allah khalaqa Adam ala suratihi, dia panggil ihtimal. Ala suratihi, surati Adam boleh. Ala suratihi, suratillah, atas bentuk rupa Allah boleh, atas bentuk rupa Adam pun boleh.
ala suratihi, tak tahu rupanya rupa orang lain pun boleh lagi. Ihtimal lagi. Bila ihtimal berhajat kepada mentafsirkan hadis ini. Yang mentafsirnya adakah hadis inna Allah khalaqallahu Adam ala suratihi oleh ahli sunnah wal jamaah tak boleh nak ambil hadis khalaqallahu Adam ala suratir Rahman mentafsirkan hadis inna Allah khalaqa Adam ala suratihi, tak boleh di sisi ahli sunnah wal jamaah. Kerana apa kan? Itu yang penting. Kerana apa? Sedangkan yang sana kerana hadis ala suratul Rahman itu hadis yang dhaif, sangat-sangat dhaif. Bahkan setengah ulama kata hadis yang palsu. Ini perbezaan kita ahli sunnah wal jamaah dengan musyabbihah, dengan puak yang besar. Imam Baihaqi rahimahullah ta'ala, bukan saya tak boleh kata pun peringkat orang nak kata hadis dhaif, hadis maudhu', hadis sahih, mesti peringkat dia kena al-hafiz. Faham al-hafiz? Siapa dia al-hafiz? Al-hafiz yang ingat Al-Quran. Yang ingat Al-Quran, dia hukum hadis macam mana dia ingat Al-Quran. Orang yang ingat ratusan ribu hadis. Bukan ingat 10,000 hadis, ratus ribu naik ke atas, 100,000 naik ke atas. Dia berkena hafiz, kebanyakan hadis itu dia ingat. Bukan ingat mantan dia saja, ingat perawi dia. An. Serta kenal rawi dia. Rawi dia ni siapa dia, lahir tahun mana, dan dia ni siqah atau tak siqah, mesti kena kenal. Ini ilmu yang sangat-sangat belia, yang sangat tinggi, yang luput, yang tak ada pada negara kita ni lah. Negara kita payah nak cari. Bukan makna perkara tu mustahil. Seperti yang kita kata di India, tak jauh kan dia dengan Malaysia kan, tak jauh India. Tapi orang India sampai ilmu ini. Akhir-akhir ini ilmu ini bertapak di India. Sampai pada orang Arab pun mari terima ke India. Tinggi. Anwar Shah Kashmiri di antaranya ilmu yang tinggi di dalam bidang ini. Kena hafiz. Maka Imam Al-Baihaqi, Al-Hafiz Imam Al-Baihaqi mengatakan hadis ini hadis yang dhaif. Apa sebab dhaif? Kerana ada dua orang mudallis di dalam ilmu hadis. Itulah yang susahlah bagi kita ya. Saya sebut supaya kita faham betul-betul kaedah ahli sunnah wal jamaah, kaedah ahlul haq. Di antara je A'mash, dia tadlis. Apa tadlis? Itu tajuk dia. Mana bila ada panjang sambung supaya nak bagi kita faham tu bukan jam 9 dah lah, kita kena jam 12 lah kita kan. Tadlis iaitu menyusul guru. Dia tak sempat dengan guru yang dia riwayat, tapi dia riwayat dengan lafaz menunjuk kata dia sempat dengan guru dia yang dia riwayat itu. Sedangkan dia itu tak sempat, tak jumpa, tak dengar, tapi dia riwayat bentuk dia dengar. Maka ini satu daripada bagai tadlis, satu daripada sebab bagi dhaif hadis. Dan untuk guru, bagi tuan guru, bagi A'mash sendiri pun tadlis. Maka hadis ini dibilang hadis yang sangat dhaif. Lebih lagi pula, hadis ini bercanggah, berlawan dengan Al-Quran yang qat'i, yang putus. Allah kata walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seumpama Allah Subhanahu wa taala satu pun. Tak ada seorang pun yang menyamai dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ala suratihi kembali kepada Allah, ala suratul Rahman, Allah bentuk di atas rupa Rahman, keadaan seperti Rahman, seperti Allah. Artinya bukan seorang saja yang serupa, kita pun serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah serupa dengan kita.
Tak ada arti walam yakul lahu kufuwan ahad. Ahli sunnah wal jamaah pokok besar dia membersihkan Allah daripada menyerupai dengan makhluk berdasar kepada ayat walam yakul lahu kufuwan ahad laisa kamitslihi syai'. Ayat ini tidak dipertikaikan bahawa ayat mutasyabihah, ayat-ayat muhkamah. Ayat ini juga ayat yang qat'i, yang tidak ihtimal maknanya, yang yakin maknanya. Artinya, maksudnya iaitu Allah tidak seperti suatu pun. Tidak ada suatu pun yang sama dengan Allah, yang serupa, yang menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kaedah ini, bila al-hadis, bila hak tak yakin, hak tidak qat'i, berlawan dengan yang qat'i, ulama ahli sunnah ada dua aliran. Satu aliran, dia diamkan. Dia tak cerita, dia tak cakap tentang makna hak zanni itu. Satu daripada aliran, ini aliran yang ramai, iaitu dia mentakwilkan hadis-hadis yang dan Al-Quran juga yang tidak qat'i, yang bercanggah, yang bertentangan dengan yang qat'i itu. Bila hadis yang berlawan dengan laisa kamitslihi syai', bila hadis yang berlawan dengan walam yakul lahu kufuwan ahad, dia takwilkan. Apa takwil? Makna takwil dengan cara ringkas, menentukan makna murad daripada hadis itu. Apakah murad daripadanya? Yang betul, murad yang tidak mustahil, yang boleh himpun, yang boleh cantum dengan laisa kamitslihi syai'. Itu makna takwil. Oleh itu ahli sunnah tak boleh ambil hadis ala suratir rahman bagi tafsir ala surati. Ahli sunnah dia guna kaedah ahli sunnah, dia guna ilmu. Ini lambang ahli sunnah wal jamaah. Dia guna ilmu. Sama ada ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu akal, yang guna dengan ilmu betul-betul, dengan ilmiah, keilmuan betul-betul. Dia tak guna nafsu, dia tak guna puak, dia guna ilmu. Kalau puak bukan musyabihah ni, dia sokong puak, sokong parti. Contohnya, kalau buat misalnya tuan-tuan semua buat guru kepada saya, percaya pada saya, apa yang keluar daripada saya, kalau salah pun tuan-tuan semua, itu guru kita tak salah, itu yang kata dia, ada wajah dia, untuk guru kita ahli. Itu dia panggil bukan ahli sunnah. Bukan ahli sunnah. Ahli sunnah wala guru pun, kerana ad-din an-nasihah, agama nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, nasihat kepada siapa? Lillah, nasihat kepada Allah. Wali rasulihi, kepada Rasulullah. Wali kitabihi, kepada kitab Allah. Wali a'immatil muslimin, bagi imam-imam ikutan bagi orang Islam, kita kena nasihat. Kita oleh ahli sunnah berdasar kepada hadis Rasulullah. Wala tuan guru kita, wala pemimpin kita, dia tak betul, kita mesti nasihat. Sayyidina Umar, contoh Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dia di atas mimbar, dia naik bersyarah buat khutbah. Siapa-siapa yang melampaui, yang melebihi mahkawin daripada mahkawin yang dibagi pada masa Rasulullah, aku akan rampas, ambil, masuk kepada Baitul Mal. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Umar dia sangat tegak, apa-apa satu dia tegak. Dia akan apa? Siapa belanja? Kalau tadi dia panggil belanja bini, mak kahwin isteri, siapa lebih dia akan apa? Bila dia turun ke mimbar, seorang perempuan daripada perempuan Quraisy, sekak dia, datang dia, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, perkataan engkau berhak diikut ataupun perkataan Allah? Aku nak ikut engkau ke aku nak ikut Allah? Selalu orang perempuan, bukan lelaki. Kita sekarang lelaki jadi perempuan ke? Lelaki bukan lelaki. Itu perempuan jadi lelaki. Kuat semangat dia kerana menjaga al-haq sebenarnya. Sayyidina Umar tanya, apakah?
Sayyidina Umar pun dalam kelang kabut, tak sengkau, tak disengkau. Apa yang kamu kata, apa maksud? Dia kata tadi Amirul Mukminin kata, siapa-siapa yang belanja, yang bagi makan lebih daripada yang dibagi pada masa Rasulullah, Amirul Mukminin Allah engkau nak rampas untuk masuk pada Baitul Mal. Sedangkan Allah kata wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'an. Dia baca ayat Allah, ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina. Ayat ni yang bersama dengan wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'an. Kalau kita nak saling, nak tukar isteri, kita tinggal satu, kita nak ambil yang lain, Allah kata jangan kamu ambil apa yang kamu beri kepadanya daripada mak kahwinmu, tak boleh ambil. Kalau kamu sudah bagi satu pikul 100 kilo daripada mak pun tak boleh dah. Kamu sudah bagi berkilo-kilo, berpuluh-puluh kilo emas pun tak boleh ambil. Allah kata tak boleh ambil, kamu nak ambil, boleh tak? Siapa yang berhak aku turun? Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu jawab kata, kullu ahadin afqah min Umar. Kesemua manusia lebih alim daripada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar jahil, Sayyidina Umar tak faham Al-Quran. Dia paling naik kepada mimbar, suruh wahai manusia, buatlah pada harta kamu apa yang kamu rasa nampak, yang kamu kehendak. Buatlah harta kamu, aku tak apa. Sayyidina Umar selalu roja. Itu nasihat. Kalau kita itu Amirul Mukminin kita tu, dia orang alim tu, kita biar dia betul lah. Dia kata tu Al-Quran dia juga tahu, dia faham hadis, dia faham. Kita biar ada Amirul Mukminin kita kan, kita ikutlah dia kata. Itu bukan ahli sunnah wal jamaah, itu ahli dhalalah, ahli sesat. Yang betul kita terima, yang tak betul tak boleh kita terima. Bukan arti kita boleh kita terima, kita lawan dia, kita menentang dia, bukan. Kita mesti tak boleh terima yang salah, ini yang salah. Itu tiada ahli sunnah wal jamaah. Oleh itulah di dalam hadis ini ahli sunnah dia guna ilmu. Dia tilik kepada asbabul hadis. Hadis ini salah satu pada punca juga yang jadi perbezaan. Hadis ini adalah potongan sekejap daripada hadis yang panjang. Sekejap daripada hadis yang panjang. Jadi ada sebelumnya, ada lagi. Itu penting di dalam memahami Al-Quran, di dalam memahami hadis Rasulullah SAW. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, Imam Ghazali dia cara nak faham hadis, nak faham Al-Quran, jangan kita faham dengan cara mufradat dia. Jangan kita faham dengan cara sepotong-potongnya dia, tak boleh. Tak betul kita faham. Ini hari ini kerana pelajaran kita rendah. Kalau budak-budak pelajar kita, dia belajar tafsir Al-Quran, dia bawa makna mufradat. Makna satu kelimah. Bila makna satu kelimah macam ini, bila di dalam tarkib, di dalam susunan dia arti lain pula, tak mesti. Contohnya yadu, yad, bukan makna tangan. Yad makna tangan. Kalau kata Rabb, Tuhan, itu makna satu-satu dia. Jabal makna bukit. Kata itu makna mufradat, makna tunggal dia. Bukit satu makna, tangan satu makna, Abdullah satu makna dia, ada makna. Bila kita susun jadi ayat, bukit martajam, bukit martajam di dalam tangan Abdullah. Adakah kita faham bahawasanya bukit itu ada di dalam tangan Abdullah? Tangan Abdullah sangat besar, bukit itu di dalam tangan dia.
Kalau kita faham dengan makna mufradat dia, kita faham macam tu. Itu mujassimah, dia faham macam tu. Berbeza ahli sunnah. Ahli sunnah dia faham makna tarkibi, dia tak faham makna ifrad, makna tunggal, makna mufradat. Bila kata bukit martajah di dalam tangan Abdullah, kita faham kan? Tak payah saya kata lah. Di dalam kekuasaan, di dalam pemerintahan dia nak bagi gerai kepada siapa, ataupun dia nak ambil balak kawan di dalam tangan dia. Kita nak ambil balak kat situ, dia tak bagi, tak boleh lah kita nak ambilnya. Ini kaedah Ahlussunnah wal Jamaah. Begitulah hadis yang kita ada pelajari. Ada surati. Sebelum daripadanya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia lalu di sisi seorang yang memukul hambanya. Dia marah kepada hamba dia. Bila dia marah kepada hamba dia, dia pukul. Bila dia pukul, mulut dia, lidah dia maki, mengata caci, kata hudud kepada hamba dia. Dia kata qabbahallahu wajhak wa wajha man ashbaha wajhak. Qabbahallah, minta mengkeji, minta menghuduh. Boleh faham menghuduh kan? Menghuduh ni apa mana? Kalau ini bahasa saya, orang kat sini tak boleh faham. Menghuduh apa? Boleh faham? Itu. Kalau bahasa saya lah, yang istilah saya, kalau kata ni yang saya buat kaedah dia. Bila kata menghuduh, menjadikan muka dia itu satu muka yang bodoh, yang tak elok. Menghuduh ni bukan bodoh. Bodoh ni buruk, tak jangak, tak elok. Tak elok. Bila kata tak cantik. Bila kata menghuduh, menjadikan muka itu satu muka yang bodoh, yang tak cantik. Bila kata membuka, menjadikan sesuatu itu yang terbuka. Membuka, kalau bahasa kan dia fi'il muta'addi, untuk memuta'addikan fi'il lazim. Dia kata bahasa Melayu. Saya rasa bahasa Malaysia pun sama aja. Cuma kita tak buat alusi bahasa kita sama aja. Qabbahallah, minta Allah menghuduhkan, tak cantikkan, menjelekkan kecantikan wajah, muka Allah. Dia kata kepada hamba dia yang dia nak marah itu, wa wajhaman, dan muka mereka yang asbah wajah, yang seperti muka Allah ni. Siapa yang muka seperti Allah, minta Allah menghuduhkan semuanya, minta Allah keji semuanya. Dia mati marah, bukan maki kepada hamba dia saja. Siapa muka yang seperti ini, mintalah jahannam ke semuanya. Arab dia melampau, ekstrim Arab ni kita tahu kan. Dia nak marah kau ni, dia habis, dia guna semua nada. Oleh itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, Rasulullah bersabda kepada dia, la tuqabbihil wajha, jangan engkau mencercakan akan satu muka, jangan. Fa innallaha, kerana sesungguhnya Allah khalaqa Adam, menjadikan Adam ala suratihi, di atas rupanya. Nya tu siapa? Hamba. Atas rupanya, rupa hamba. Kalau kamu kata minta Allah menkejikan muka hamba dan muka mereka yang seperti hamba, makna minta Allah menkejikan muka Adam. Minta Allah menkejikan Adam, kerana Adam Allah menjadi seperti bentuk hamba ini. Itu ahli sunnah wal jamaah. Mana tak jauh kepada wajhullah, wajhur rahman. Kata wajhur rahman kalau Adam ala suratul rahman, itu jauh, kerana itulah hadis sana nyata kata palsu. Hadis sana nyata kata sangat-sangat dhaif, tak boleh mentafsirkan hadis ini, kerana asbab hadis dan di awal hadis menentukan makna hujung hadis, menentukan akhir hadis. Itu penting di dalam ilmu.
Adakah kita boleh nak buat ada candle, kalau tak panggil candle, alat timbang boleh kita nak timbang macam ni? Kalau kita dengar musyabbihah Allah sesat, oh ini bagus betul, dia pakai Quran dan hadis. Semua dakwah pakai Al-Quran dan hadis. Mengikut dakwah, Allah, saya ingat susah saya nak cakap, susah saya nak cerita, kerana sensitif dan benda yang tak sesuai. Tapi saya ingat mesti saya cerita juga, kerana demi untuk nak jaga al-haq, akidah yang benar, supaya nyata kalau al-haq. Salah satu daripada yang mesti kena cerita Ibn Taymiyah. Allah, tak tahulah, saya tak tahu. Ibn Taymiyah banyak di dalam buku-buku dia, Sharihul Mahfuz dia, di dalam buku dia kritik malah timbul ijma' bagi Ibn Hazm, dan ada buku apa dia, banyak buku dia. Bila dia nak dakwa satu-satu kali, dia kata dia bangsa kepada orang salaf, dia kata ijma' dengan semata-mata nak menguatkan hujah dia, dengan tidak al-haq, dengan tidak hak sebenar. Ni hak-hak satu perkara yang bahaya kalau kita belajar tidak halus, kalau kita tidak buat ulang kaji semula. Contoh yang paling terang, dia kata ittifaq orang salaf bahawa soalan qadim. Cuma dia boleh ucap macam tu, sedangkan ijma' ulama muslimin daripada salaf dan khalaf bahawa alam ini baru. Dia boleh kata ittifaq orang salaf bahawa alam ini qadim. Wa na'udzubillah. Kalau kita yang tidak insaf mata-mata yang kita belajar kat sama dia, kat buku dia, takkan kita percaya kepada dia, kerana dia orang sangat alim. Dia kata ittifaq orang salaf. Orang salaf sudah ittifaq, sudah ijma'. Bolehkah kita nak ikat ijma'? Tak boleh. Ini kita kena tahu. Oleh inilah saya sangat berharga perkataan Ibn Sirin, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Hendaklah kamu tilik, kamu perhati daripada siapakah yang kamu nak ambil agama kamu. Kena tilik. Kita nak tilik kat mana? Tilik kat janggut ke? Tilik kat serban ke? Serban ada hak hitam gatik ke, hak putih gatik ke? Kita nak tilik kat mana? Ini kita kena tilik. Habislah, kena tilik semua. Kena tilik keilmuan dia tu, kefiqahan dia tu, kealiman dia satu. Alim, orang alim ni kita tak nafi alim, tapi kefiqahan dia, fiqah, kepercayaan dia, keamanahan, amanah dia tu, itu penting sekali. Itu penting. Dan kepahaman dia tu betul. Kalau pahaman dia dalam 10 ada 3 salah, pahaman dia 20 ada 7 yang salah, ini tak perlu kita buat guru kepadanya, kerana pahaman dia tu ada banyak silap, banyak salah. Ini ahli sunnah manahij, dia kurikulum bagi ahli sunnah wal jamaah. Dia kembali kepada kaedah ilmiah, kaedah ilmu. Dia tak kata oleh kerana lah kalau kita kembali kepada akidah kita ahli sunnah wal jamaah, akidah ahlul haq, khususnya seperti di dalam akidah at-tahawiyah, dengan daripada orang salaf, ulama salaf, Imam at-Tahawi ma'ruf. Dan kalau kita kembali kepada kita bagi anak murid bagi Abdul Hasan Asy'ari, Ibnu Fura, didapati kitab yang takwil muskil ahadits. Di dalam akidah at-Tahawi dia kata ta'ala 'anil hudud wal ghayat wal a'dha'i wal arkan wal adawat wala tahwihil jihatus sittu kasairil mubtada'an. Imam Abu Ja'far at-Tahawi kata ta'ala, tertinggi Allah Subhanahu wa ta'ala, 'anil hudud, daripada sempadan, wal ghayat, dan penghujung. Allah tidak ada sempadan, tidak ada penghujung. Tak boleh nak kata Allah sempadan.
Ada sempadan. Kita ada sempadan kan? Ada sempadan. Allah tak? Tak ada. Wal a'dha, Allah tidak ada anggota. Allah tidak ada arkan. Anggota kecil, anggota besar tak ada. Kaki, tangan tak ada. Tak boleh kita kata tak ada kaki, tangan. Ini ahli sunnah wal jamaah. Kerana laisa kamitslihi syai'. Kerana walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada apa hadis? Allah menjadikan keadaan seperti Allah. Hadis ini bukan seperti Allah. Suratil madrur. Rupa orang yang kena pukul, hamba yang kena pukul itu. Jelas. Walaupun ada di sana pendapat daripada ulama ahli sunnah juga kata ala suratillah, tapi dia takwil. Ini pendapat ini tak berapa jelas kalau nisbah kalau pilih kepada pendapat yang pertama tadi. Ala suratillah, di atas rupa Allah dia takwil. Mesti takwil. Ahli sunnah dia takwil kerana bercanggah dengan laisa kamitslihi syai'. Ala suratillah dengan mana ala sifatillah, atas sifat Allah. Ada bersifat mengikut sifat Allah. Allah ada sifat sama, sifat basar. Allah ada ilmu, Allah ada qudrat. Ada pun ada sama, qudrat, iradah, ada ilmu. Cuma tak sama ilmu Adam dengan ilmu Allah, tak sama. Tapi sifat dia tu sama dengan, ada sifat dia, nama sama dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akidah tak salah. Tetapi dia dalam mentafsirkan hadis itu tak berapa tepat sangat. Tak berapa tepat. Itu di antara contoh perbezaan di antara ahli sunnah wal jamaah, ahli haq dengan ahli batil. Perbezaan cara istidlal, cara mengambil dalil daripada dalil-dalil syar'iyyah, dalil-dalil yang bersifat syar'i. Orang ahli sunnah dia mengisbat bahawasanya Al-Quran ada makna hakiki, ada makna majazi. Ada makna yang pertama, ada makna yang kedua. Ada pun Ibn Taymiyah dan pengikutnya Muhammad Abdul Wahab Ma'ruf Belaka mengatakan Al-Quran tidak ada padanya melainkan satu makna hakiki. Itu berbeza jauh. Beza jauh sahaja. Kerana beza cara, bentuk, wadah istidlal. Siapakah yang betul? Memang betul ahli sunnah wal jamaah. Tentu betul ahli sunnah wal jamaah. Kerana bagaimana yang saya kata awal tadi, bahasa Arab. Kita kena faham Al-Quran mengikut bahasa Arab. Bahasa Arab dia cakap ada berbagai-bagai bentuk. Misalnya, kalau kita nak faham betul-betul bahasa dengan tak mengikut bahasa Arab, Allah kata siru fil ardi fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Misalnya, siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Hendaklah kamu berjalan fil ardi, di dalam bumi. Kita mesti jangan seperti cacing. Itu jalan-jalan bumi mengikut bahasa betul-betul. Sebab fi makna apa? Zarfiyah. Bila makna zarah dia kena duduk di dalam. Sekali kita jalan di atas. Tak betul. Tak betul. Kalau faham mengikut Allah, mengikut zahir, mengikut zawahir. Yadullah fawqa aydihim. Orang musyabbihah dia faham Allah ada tangan. Tangan Allah di atas tangan-tangan sahabat. Itu bukan bahasa Arab. Faham lagu itu bukan faham bahasa Arab. Tak betul faham bahasa Arab begitu. Kerana uslub cakap begitu bukan Yadullah fawqa aydihim. Kita nak faham lebih betul, mesti kita nak faham ayat yang awal dan ayat yang akhir. Apa kehendaknya? Itu Imam Ghazali rahimahullah ta'ala.
sesungguhnya mereka yang angkat mubayaah dengan Rasulullah adalah mereka itu angkat mubayaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tangan Allah di atas tangan mereka itu maknanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala lebih daripada pertolongan sahabat-sahabat yang akad bai'ah dengan Rasulullah. Akad bai'ah nak bersama Rasulullah, nak tolong Rasulullah, tetapi kalau Allah tak tolong, siapa akad bai'ah beratus ribu pun tak dapat menang. Pertolongan Allah lebih daripada pertolongan mereka itu. Itu bahasa Arab. Oleh itulah ulama, kalau kita belajar di dalam kitab tafsir, boleh dikatakan semua tafsir kata quwwatullah, kekuatan Allah, pertolongan Allah lebih di atas pertolongan mereka itu, di atas pertolongan mereka itu. Tak ada satu tafsir mengatakan Allah meletakkan tangan dia di atas tangan sahabat yang agak bai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang faham bangsa. Ini yang jadi lemah kita, kelemahan kita. Kita bahasa Arab kita tak dapat mengatasi. Arti yang saya kata apa? Kita kat Malaysia tu, kita baca hak tarjamah saja. Kita tak kuasa nak baca hak asal je. Itu yang jadi tak boleh nak menghuraikan masalah lah. Tak boleh nak hal masalah. Nah, begitulah. Nampaknya masa tu lebih panjang dah, ambil lebih pada sepatutnya tu. 8.40 jam saya lah. Cukup lah. Betul sudah. Yang tu cukup lah. Kalau ada satu soalan kau, kalau ada boleh. Kalau tak ada mungkin saya kata cukup lah. Kalau tajuk tu kata lebih panjang lagi nak itu, saya rasa boleh dah nampak jalan sedikit, insya-Allah. Kalau ini bukan kali akhir, insya-Allah kita jumpa kali yang lain pula lah, insya-Allah taala. Untuk kali ini apa yang saya boleh sampai sikit sebanyak itu adalah daripada taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang tersalah dan terkasa sentuh pribadi, saya banyak-banyak minta ampun dan maaf, dan sama-sama kita minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala di atas segala kesalahan kita. Mudah-mudahan kita sentiasa berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dengar masyarakat betul-betul, dan ada satu soalan mungkin yang boleh buka untuk siapa-siapa yang tanya, insyaAllah. Bahawa terus kata Wahabi. Minta untuk Wahabi. Nak sentuh lah mana Wahabi. Wahabi ini mudah-mudahnya ialah mujassimah. Wahabi ialah mujassimah. Huwa dia adalah, bila kata Wahabi ialah mujassimah. Apa Wahabi? Setengah daripada nak memperbaikkan dia. Ni kita kena tahu juga. Mujur saya tak ingat saya nak kata pun takut nak titik hanya. Tapi maaflah bila dia berada dari setengah lebih dari 5 minit. InsyaAllah ta'ala. Wahabi pada asalnya digelar dipanggil Wahabi. Kaedahnya iaitu dia bangsa kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad yang pengasas aliran ini Muhammad Abdul Wahhab. Bila nak bangsa oleh Arab, dia nak kata kepada bangsa mengikut orang-orang yang mengikut pada Muhammad Abdul Wahhab oleh Arab, dia bangsa pada hujung Abdul Wahhab, dia kata Abdul, dia ambil Wahhab belakang. Wahhab dia masukkan dia nisbah Wahabi yang dibangsa kepada Abdul Wahhab, Muhammad bin Abdul Wahhab. Yakni pengikut-pengikut Muhammad Abdul Wahhab. Kalau seorang dia panggil Wahabi bahasa Arab.
Kalau kelompok dia tu dia panggil Wahhabiyah. Seperti kita, kalau kita seorang panggil Syafi'i. Kalau kita kelompok ramai dia panggil Syafi'iyah. Itu asal. Tapi kumpulan mereka supaya dia nak tunjuk nak memperbaikkan nama dia supaya tak disangka bodoh, supaya tak disangka salah. Satu dia kata Wahhabi ini dibangsa kepada nama Allah Al-Wahhab. Satu. Al-Wahhab, Allah Wahhabi, orang yang dibangsa kepada Allah ni orang ahlillah, orang yang ikut Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak berjaya, akhir ni dia tukar. Dia hari ni maklum dia tukar dengan nama Salafiyah. Salafi Wahhabi, yang satu nama yang satu saja. Orang dulu saja. Saya tengah tempat tu nama kampung dia kampung Salafi. Mahak dia Mahak Salafi. Dia orang Mahak Wahhabi dia juga lah. Yang satu saja. Maka bawa ke Wahhabi ni lah kan? Bawa ke Wahhabi. Pengikut Muhammad Abdul Wahab, dia tak sama dengan Ahli Sunnah wal Jamaah tentang kaedah tadi. Kaedah syirik tak sama. Dia faham makna syirik lain daripada Ahli Sunnah faham. Takrif syirik tak, dia lain. Takrif bid'ah dia lain. Dia takrif kaedah dia tak sama. Khususnya Muhammad Abdul Wahab. Inilah orang yang mari membaharukan fikiran Ibn Taymiyah, menyebarkan kitab hak kata kitab Sunnah. Wahhabi inilah hak kata mari sebar kitab As-Sunnah. Kitab Allah ada kaki, ada tangan, ada mata. Allah rupa dengan manusia ni. Wahhabi itulah yang mari sebarnya, yang mari buka luahnya. Dia buat syirik. Bila pergi kepada kubur, berdoa di kubur, syirik. Tawasul syirik, air tawar syirik, air penawar syirik, air apa hospital panggil air apa sini? Air garam. Sama dia tak? Air garam tak apa. Kalau air ni, air tawar ni banyak ni saja. Kalau air garam 2 liter, maksudnya tubuh tak syirik. Kalau air tawar syirik. Apa perbezaan antara air tawar dengan air garam? Bezanya air garam mati, gitu kan? Tak ada perbezaan. Ini silap di dalam matakrif, silap di dalam istidlal. Tak ada yang lain, yang tadi lah. Yang tadi. Dan bid'ah. Silap di dalam mengartikan bid'ah. Nak mengarti bid'ah ini kita mesti kena tahu lebih kurang 50 hadis. Boleh kerti takrif bid'ah dengan cara betul. Kita nak tahu syirik dengan cara betul. Macam mana, apa arti syirik yang betul? Ini kalau lebih mulanya, lebih baiknya raja'lah kepada kitab Muhammad Alawi Al-Maliki. Dia sudah buat buku Mafahim Yajibu an Tusahhah. Mafhum arti-arti yang mesti, yang wajib diperbetulkan, yang mesti diperbetulkan. Dia membetul balik makna syirik, dia membetul balik makna bid'ah di sana. Kitab Muhammad Alawi. Saya rasa sudah diterjemah kat Malaysia ni, sudah diterjemah. Tapi isi terjemah tu saya tak tahu lah macam mana. Tapi buku tu sangat-sangat pentinglah kita untuk nak memahami tentang takrif syirik, mengarti bid'ah. Kerana kita oleh ahli sunnah berdoa di kubur sabit daripada sahabat Rasulullah SAW lagi. Bolehkah kita nak bangsa kepada sahabat Rasulullah syirik? Sahabat Rasulullah tak pernah ke mana syirik. Berdoa dengan tawassul daripada sahabat Rasulullah, daripada sahabat itu sampai kepada kiamat, insya-Allah. Agar berdoa dengan tawassul. Tidak syirik, tapi Ibn Taymiyah syirik. Ibn Taymiyah saya saja di masa dia, habis di masa dia, sahabat Muhammad Abdul Wahab mari memperhidup, mari bangkit kembali pendapat Ibn Taymiyah. Begitu juga bid'ah Ibn Taymiyah dan orang yang berpendapat dengan dia, bid'ah perkara yang tidak kerja oleh Rasulullah SAW. Ini tak betul. Tak betul langsung, 100%.
Silap itulah bertalian dengan untuk bersambung dengan silap takrif. Silaplah di dalam hukum. Orang-orang kampung kata, misalnya bila kita silap masuk kacing satu lubang, silap habis ke semuanya. Dia takrif tu penting sekali. Kerana sunnah Rasulullah ini sebagai modal, sebagai kali ukur kita. Rasulullah sendiri, Sayyidina Rasulullah SAW sendiri, bila sahabat kerja yang dia tak kerja, yang tidak dibuat oleh Rasulullah, Rasulullah tak hukum kata kamu bid'ah, kamu salah kerana kamu buat yang aku tak kerja. Itu tuan syariah sendiri tak hukum. Kita bukan tuan syariah nak dihukum kata bid'ah. Oleh itu saya kata kalau nak faham ni, kita kena tahu betul apa hadis bertalian dengan ni. Saya nak ambil contoh satu supaya jadi bukti bagi kita. Boleh buat apa? Buat tali ukur kita, buat hujah kodak kita. Seorang sahabat yang dilantik rombongan Rasulullah, khusus satu rombongan. Seorang Rasulullah latih ketua ni dia sembahyang tak seperti Rasulullah. Pelat sikit dia. Setiap rakaat dia sudahi baca surah dia dengan surah Ikhlas, surah Qul Huwallahu Ahad. Dia baca surah lain pun dia tak mada, dia sudah dengan surah Ikhlas. Rakaat yang kedua pun surah Ikhlas, dia tak tinggal. Sahabat-sahabat yang ramai yang anak makmum dia lari. Ini fikiran seperti fikiran Ibn Taymiyah lah. Mudah-mudahan sahabat yang lain tu satu fikiran Ibn Taymiyah. Dan fikiran kita oleh biasa kita oleh ta'alim. Fikiran Ibn Taymiyah dan fikiran Wahabi ni fikiran oleh ta'alim. Kita tak oleh biasa. Jangan buatlah, kamu tak boleh buat. Jangan sembahyang macam ini, sembahyang macam ini Rasulullah tak sembahyang, tak boleh. Yang jadi imam tu kata, ya, kalau buat kamu kalian tak mau aku jadi imam, okey, aku boleh, tapi kamu carilah daripada kalangan kamu yang ramai-ramai untuk jadi imam saja, supaya kita tak boleh sembahyang berjamaah. Kalau tak ada imam nak sembahyang berjamaah tak boleh. Dalam jamaah ramai-ramai cari. Tak ada yang lebih daripadanya. Dia yang dipilih oleh Rasulullah pilih yang lebih, yang Rasulullah kenal sahabat dia. Tak, semua itu sampai balik jumpa dengan Rasulullah, diangkatkan buku itu kepada Rasulullah. Rasulullah panggil dia, awak kenapa awak sembahyang macam ini? Kenapa awak tak berandu sahabat awak larang awak macam mana? Dia jawab kata, ya Rasulullah, saya baca surah Qul Huwallah ni. Dia kata, inni uhibbuha, sesungguhnya aku kasih, aku cintai akan surah Qul Huwallah, surah Ikhlas. Dia jawab. Rasulullah kata, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kasih awak kepada surah Qul Huwallah itulah memasukkan awak ke dalam syurga. Itu Rasulullah. Kalau Wahabi kata, kamu neraka kerana buat kamu tak mau kerja yang tidak dikerja oleh Rasulullah. Rasulullah sendiri tak kata neraka. Rasulullah tak kata. Rasulullah tanya, kenapa awak kerja macam ini? Rasulullah tak kerja kata, kenapa awak kerja barang yang aku tak kerja? Ini sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah, dia tak tolak apa yang dikerja oleh sahabat yang tidak dikerja oleh dia sendiri. Itu sunnah Rasulullah yang betul. Inilah bahasan ahli sunnah. Oleh itu ahli sunnah tidak ada kalau kita belajar di dalam kaedah syarak, hukum-hukum syarak oleh ahli sunnah semata-mata tidak kerja oleh Rasulullah, dia kata bid'ah tak ada. Kaedah ahli sunnah wal jamaah tak ada. Kaedah Wahabi saja. Itu contoh yang paling penting. Berartinya perkara ini tidak bercanggah dengan dalil syarak. Baca Qul Huwallah kerana kasih kepada dia, walau Rasulullah tak kerja pun. Seorang sahabat lagi dia berdoa di dalam solat. Doa di dalam solat, ya man la tarahu al-uyun wa la tukhalifuhu az-zunun wa la yasifuhu al-wasifun wa la tughayyiruhu al-hawadith wa la yakhsha ad-dawa'ir ya'lamu masaqid al-jibal. Panjang dia berdoa, Rasulullah dah dengar.
orang ini belum apa ni. Rasulullah balik ke rumah, panggil dia panggil seorang sahabat dia kata, kamu pergi kepada rumah Syanun bin Janah, bila dia sudah solat, cerita pada dia, kata aku suruh mari ke rumah aku. Syanun tu datang ke rumah Rasulullah bagi seketul amas kepada dia sebagai hadiah. Rasulullah tanya, awak tahukah yang saya hadiah seketul amas ni apakah tujuan, sebab apakah? Seorang tadi dia kata, kerana antara kita ini keluarga rahim, ada rahim keluarga. Rasulullah jawab, ya, memang hubungi keluarga mestilah macam ni, tetapi yang saya hadiah amat kepada awak hari ini bukan kerana keluarga, kerana awak elok puji akan Allah Subhanahu wa taala. Cantik awak puji kepada Allah tadi di dalam doa awak macam itu. Doa ini tidak didoa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia reka daripada diri dia. Rasulullah tak hukum kata, kenapakah awak doa yang tidak aku doa? Rasulullah tak hukum. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itulah silap siapa hukum kata kalau yang tidak kerja oleh Rasulullah, kalau itu bid'ah dalalah, itu nyata silap 100%. Tak betul 100%. Di antara contoh tadi, di antara contoh yang jadi silap kerana perkara yang tidak dikerja oleh Rasulullah SAW, bukan yang bid'ah, bukan yang haram saja. Ada yang harus, bukan. Ada yang sunat. Rasulullah tak sembahyang sunat wuduk, bukan. Rasulullah saya tak sunat wuduk, tak sembahyang. Sayyidina Bilal sembahyang. Siapa yang lebih ahli? Sayyidina Bilal lebih faham sunnah Rasulullah. Orang yang sembahyang baca qul huwallahu tadi dengan orang yang lain, siapa lebih faham? Siapa lebih faham sunnah Rasulullah? Imam yang saya tadi lebih faham. Oleh itu, kita lebih faham daripada Wahabi sunnah Rasulullah SAW. Kita lebih betul. Walaupun yang ramai faham macam tu, kalau kata benda tak dibuat oleh Rasulullah itu bid'ah, itu ramai faham kerana dia tak ada ilmu. Ahli sunnah dia tidak pada ilmu. Benda yang tak dikerja oleh Rasulullah, ada hak haram, ada hak harus, ada hak makruh, ada yang sunat. Bahkan hal yang saya tak ada dalam buku yang saya betul-betul ni, dengan pengalaman saya dah baca-baca, dengan tengok ukur-ukur dengan kaedah ulama, ada yang wajib. Ini selalu pelik lah, jadi panggil pelik lah. Pelik sikit yang saya kata tu, kata-kata tak diterima oleh tuan-tuan guru. Apa pelik ni? Ada Rasulullah tak kerja yang wajib. Tahu tak? Benda yang wajib yang tak kerja oleh Rasulullah. Inilah. Oleh kerana demikian, ada yang wajib, ada yang sunnah. Tiba-tiba yang kerja yang tidak dikerja oleh Rasulullah, kita nak dikata haram, tak boleh. Kerana ada yang wajib di sana yang tak dikerja oleh Rasulullah. Apa? Di antaranya, kalau yang wajib yang dikerja oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, berperang dengan orang-orang murtad. Adakah Rasulullah boleh dengan orang murtad? Boleh ada orang murtad? Tak ada. Kerana tak ada orang murtad di masa Rasulullah. Tapi sahabat yang tak faham agama, Sayyidina Abu Bakar nak pergi dengan orang murtad, nak pergi dengan orang tak bagi zakat, pakatlah buat kerja apa Sayyidina Abu Bakar ni buatlah hak ni perkara yang tak kerja oleh Rasulullah. Sahabat begitulah faham semacam kita hari ni. Tapi fahaman itu tak betul. Tak betul. Fahaman orang awam. Awam bukan fahaman dengan ilmu, bukan faham dengan kaedah agama. Sayyidina Abu Bakar dia tegak terus, aku wala tak kerja oleh Rasulullah, hanya aku nak pergi mana-mana. Kerana Sayyidina Abu Bakar dia berpegang dengan hadis Rasulullah. Wala Rasulullah tak kerja, tetapi Rasulullah ada ucap, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Aku disuruh perang dengan manusia sehingga mengaku Allah Tuhan Muhammad Rasul. Bila orang murtad, dia tak mengaku Allah Muhammad Rasul. Bila orang tak keluar zakat, masuk di dalam ucapan Rasulullah. Tapi sahabat yang awam, dia panggil sahabat yang awam, dia tak faham. Dia tak faham. Ini berbeza antara kita dengan Wahabi. Wahabi iaitu orang yang mengikut kerajaan Saudi, mudah-mudahan kata.
Itu mudah-mudahnya, kesimpulannya. Yang bawa sebar fikir yang disebar, yang dibawa oleh kerajaan Saudi. Di antaranya membid'ahkan perkara yang tidak kerja oleh Rasulullah. Kita oleh ahli sunnah, macam mana kita? Jangan pandai tolak saja, buat tak pandai. Kita apa arti kita? Bid'ah, maksud bid'ah. Bagaimana bid'ah di kita? Kita oleh ahli sunnah wal jamaah, benda yang tidak dikerja oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana imam kita Syafi'i, sangat-sangat Imam Syafi'i ini, kata Imam Syafi'i sangat-sangat cerdik, sangat-sangat bijaksana. Kekal ucapan dia sampai ke hari ini. Kaedah dia, bid'ah ada dua. Imam Syafi'i ma'uhbizah, barang yang mengada-ngadakan, barang yang direka-rekakan, mimma yukhalifu kitaban atau sunnatan atau atharan atau ijma'an. Benda yang mengada-ngada daripada perkara ini bercanggah, berselisih, bertentangan dengan kitab atau dengan sunnah, dengan asar, dengan ijma' ulama, itu dia kata itulah bid'ah dhalalah. Bila ada larangan bertentangan dengan kaedah Al-Quran. Kalau Pak Malaysia dulu, Syekh Qadir dia buat misalnya, dia ada Syekh Qadir meninggal, dia buat bukunya. Dia kata apa loteri kebajikan Malaysia dulu, orang kecil dah punya. Sekali ada lagi pun saya tak tahu lah. Maaflah saya nak ada contohnya. Loteri ni tak ada kebajikan, loteri haram belakang. Kalau kata loteri kebajikan, itulah dia panggil bid'ah dhalalah, kerana bercakap Allah mengharamkan judi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hei orang beriman, Allah, judi itu amalan syaitan, wajib kamu menjauhi akannya. Tentu kamu beruntung. Innama yuridu syaitan ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum 'an dzikrillahi wa 'anis shalah fa hal antum muntahun. Allah kata, wahai orang beriman, kamu tak mau berhenti, tak mau break lagi kah daripada judi dan agak, daripada agak dan judi? Itu mana judi tak ada, judi kebajikan tak ada. Berzina kebajikan, kita buka rumah zina untuk buat tolong miskin, tolong bakil miskin, ramai boleh dapat piti banyak kan. Satu zina kita ambil RM100, satu orang RM100, satu malam boleh RM1,000. Berapa banyak kita boleh bantu orang bakil miskin? Boleh. Itu bercanggah, bertentangan Al-Quran, itu bid'ah dhalalah. Ada pun buat maulid di mana yang bid'ah dhalalah? Benda yang direka tapi tidak bercanggah. Apa maulid? Saya contoh. Maulid lebih kurang 5. Kalau kau tani, maulid lebih kurang 5. Arti maulid 5. 1, berjamu, jamu makan makanan. 2, baca kulhu, baca Al-Quran, hadiah kepada si mati. Yang 3, baca rawi, baca berjanji. Yang keempat, selawat ke Rasulullah. Yang kelima, baca doa khatam. Tapi khatam ni ada kesal lagi, sesudah doa ada penghabisan. Ada penghabisan 6. Ini maulid. Semua itu dengan niat bertujuan syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala di atas lahir mengada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataupun dengan niat kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niat nak membesarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu maulidnya. Kemudian kalau kita tanya satu persatu, berjamu makan ni ada bercanggah tidak dengan dalil syarak? Kita jamu makanan. Ini lebih. Orang tanya Rasulullah, sahabat tanya apa amalan yang paling lebih Rasulullah? Rasulullah kata tut'imut ta'am, kamu jamu makanan. Baca Al-Quran, hadiah kepada al-amwat, pada orang mati. Ini Imam Qurtubi kata ijma' sampai kepada orang mati. Baca ziarah Rasulullah dibolehkan.
Selawat ke Rasulullah, itu orang yang paling duduk paling hampir dengan Rasulullah pada hari kiamat. Doa kepada Allah itu disuruh. Penghabisan itu hak lebih baik bagi kita. Kemudian bila kita belajar matematik, kita himpunkan jamu makan dengan baca kulhu, jadi berapa? Baca kulhu kita campur dengan baca berzanji. Baca berzanji kita campurkan dengan, kita himpun dengan selawat. Selawat kita himpunkan dengan doa. Bila kita himpunkan semua tu natijah dia. Satu, berjamu boleh. Bila kita campur dengan baca kulhu boleh. Natijah dia boleh tak? Campur pula dengan baca selawat boleh tak? Selawat boleh, campur boleh. Bila campur dengan doa boleh. Bila campur dengan pengat pisang, tak boleh. Betul ke matematik ada tu? Boleh campur dengan boleh campur dengan boleh campur dengan boleh. Tu natijahnya tak boleh. Itu wahbi. Tapi dia tak boleh. Matematik tu boleh pakai di dalam kaedah agama. Ini bid'ah di dalam ahli sunnah wal jamaah. Kalau satu boleh, tentulah himpun ke semua mesti boleh. Tidak berjaga. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Maaf masa panjang 5 minit jadi 50 minit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi guru dah cerita tentang akidah al-sunnah wal jamaah, bagaimana keadaan dia. Dan tadi guru tak sebut benda ni berlawanan dengan Wahabi. Jadi mungkin boleh disimpulkan adakah akidah Wahabi ini tersesat. Biasanya dia minta ambil kesimpulan tentang akidah al-sunnah wal jamaah dengan akidah mujassimah, akidah Wahabi. Kesimpulannya, akidah yang kita mesti berpegang yang betul ialah akidah al-sunnah wal jamaah. Walaupun di dalam akidah al-sunnah wal jamaah itu ada juga yang tak kuat hujahnya, tak kuat dalilnya. Tapi tempat yang tak kuat di dalam akidah al-sunnah wal jamaah tak menjejakkan. Kerana hak furu' akidah, hak khilaf akidah. Dengan cara pukul rata, dengan cara purata, dengan cara umum, akidah al-sunnah wal jamaah itu akidah yang betul. Akidah Wahabiyah ialah akidah mujassimah, adalah akidah yang salah. Kita nak tahu akidah mujassimah, akidah Wahabiyah, iaitu bila Allah menyampaikan akidah itu, sumber rajakan dia kitab Ibn Taymiyah, Ibn Al-Qayyim, sunnah bagi anak Imam Ahmad, sunnah bagi Imam Ahmad, kitab yang dinamakan sunnah bagi Khalal, sunnah itu ialah akidah mujassimah, akidah Wahabiyah. Isi di dalam kitab sunnah tu banyak beratus-ratus daripada hadis yang palsu. Itu kesimpulannya. Kita oleh ahli sunnah merajakan kita, iaitu Imam Abu Mansur Maturidi, Imam Abdul Hasan Asy'ari, Imam Al-Baihaqi. Itu tempat rajakan kita nya. Imam Al-Ghazali rahimahumullahu ta'ala ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada dalam 3 kali. Wassalamualaikum. Alhamdulillah, kita dengar penjelasan sangat jelas. Harap-harap kita dapat ambil timbal daripada kita panduan dalam surat itu. Sebelum kita solat, kita dengar betul kita sudah ada di situ insyaAllah. Ya imamahu فبذل الآيات